Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Carol Hafiz Yunus hari ini langsung dari Parlimen memasuki hari ke-6 bagi mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15. Hari ini Selasa 21 Februari 2023 banyak perkara yang kita ingin bincangkan. Tapi sebelum saya terus kepada aturan urusan mesyuarat yang dijadualkan berlangsung pada hari ini, ingin saya melihat kepada apa yang berlaku semalam dan juga kongsikan kepada anda. Ada beberapa perkara yang telah pun dibincangkan dalam sesi perbahasan di Dewan Rakyat, antaranya isu menu rahmah dan juga isu dan juga usul tergempar yang dibawa oleh ahli Parlimen Arau berkenaan dengan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang perlu dikeluarkan kepada golongan tertentu ataupun golongan bersasar. Namun perbahasan telah pun tercetus dan pelbagai reaksi telah pun kita terima, dan antara yang menarik yang kita boleh kongsikan kepada anda di mana ahli Parlimen Gombak menyatakan beberapa kajian telah pun dikemukakan di mana sekiranya KWSP dikeluarkan, kira-kira 68 sen sahaja boleh digunakan kepada mereka yang telah pun berpencen sekitar umur 74 ke 75 tahun. Dan itu adalah antara isu penting yang perlu diketengahkan kepada anda. Dan untuk hari ini, iaitu hari Selasa, seperti biasa, kita akan mulakan dengan waktu pertanyaan Perdana Menteri ataupun PMQ yang dijadualkan hari ini. Terdapat 3 persoalan dan antara yang menjadi perhatian kita semua untuk PMQ pada hari ini iaitu isu Pandora Papers yang telah pun timbul kembali, di mana ahli Parlimen Farid Sulong meminta Perdana Menteri menyatakan pendirian kerajaan mengenai isu Pandora Papers yang telah timbul semula pada minggu yang lalu, serta sejauh manakah siasatan dan tindakan susulan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Bank Negara Malaysia BNM dan Polis Diraja Malaysia PDRM dilaksanakan. Dan aturan yang kedua bagi soalan PMQ iaitu ahli Parlimen Pasir Mas meminta Perdana Menteri apakah model yang digunakan dalam pembentukan konsep membangun Malaysia Madani dan setakat manakah ia diaplikasikan secara rasmi dalam sistem pentadbiran kerajaan dan dalam pelaksanaan dasar-dasar semasa kerajaan. Ini langsung terus kepada Malaysia Madani, konsep yang diketengahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan soalan ketiga bagi sesi pada pagi ini iaitu ahli Parlimen Shah Alam juga meminta Perdana Menteri menyatakan adakah pihak kerajaan bercadang untuk meneruskan pembangunan secara menyeluruh kampung baru Kuala Lumpur seperti yang telah diusahakan oleh mantan Menteri Wilayah Persekutuan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018 hingga 2020 yang dahulu agar selari dengan sasaran Kuala Lumpur Smart City 2030. Itu 3 soalan yang dibawakan dan akan diteruskan dengan aturan urusan mesyuarat. Baik saudara, selain anda boleh menonton kami di TV1 dan juga di saluran berita RTM, anda juga boleh tonton kami secara dalam talian di rtmklik.rtm.gov.my /RTM Parlimen, dan juga satu lagi pautan yang kami kongsikan kepada anda di rtmparlimen.rtm.gov.my, dan anda boleh mak turun RTM Klik di telefon pintar anda. Dan saudara, seperti biasa saya ingin ingatkan anda sekali lagi bahawa siaran kita akan bersiaran sehingga jam 12 tengah hari di TV1 dan akan diteruskan siaran berikutnya pada hingga jam 1 di saluran berita RTM My Fairview 123 dan diteruskan di saluran yang sama pada sesi petang bermula jam 2.30 petang. Dan untuk urusan mesyuarat pada hari ini juga beberapa persoalan berkait dengan sukan, berkaitan dengan TVET dan juga berkaitan dengan perkara-perkara kesihatan. Antaranya berkenaan dengan ahli Parlimen Maran bertanyakan apakah langkah yang diambil oleh Kementerian Kesihatan berkenaan dengan menghalang penghijrahan kelulusan perubatan doktor mendapatkan pekerjaan ke luar negara seperti yang berlaku baru-baru ini, dan berapa ramai lagi doktor-doktor yang belum diberikan taraf tetap. Ini isu yang bercangan yang perlu dibahaskan dan juga diselesaikan dengan kadar segera. Dan antara lain, ahli Parlimen Sungai Buloh minta Menteri Pengangkutan berkenaan dengan isu bas ataupun laluan bas feeder kerana masih ada penumpang yang masih menggunakan khidmat Grab dari stesen ke rumah, dan ini hanya merugikan. Sebaliknya dari segi kos akhir, walaupun pas bulanan yang sedia ada adalah menguntungkan rakyat. Itu antara urusan ataupun aturan urusan mesyuarat yang tersenarai dalam perkara ini, dan turut dijadualkan akan diusulkan dan juga akan diutarakan adalah berkenaan dengan rang undang perbekalan 2023 oleh Menteri Keuangan. Jadi saya fikir Dewan Rakyat sudah pun bersedia untuk sesi pembahasan. Kita terus saja ke Dewan Rakyat. Waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri dengan saya menjemput Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Parit Sulong. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Parit Sulong minta Perdana Menteri menyatakan pendirian kerajaan mengenai isu Pandora Papers yang telah timbul semula pada minggu lepas serta sejauh manakah siasatan dan tindakan susulan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, Bank Negara Malaysia BNM dan Polis Diraja Malaysia PDRM dilaksanakan. Terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Datuk Yang di-Pertua, kenapa permasalahan Pandora Papers ni agak rumit dan kompleks. Saya mohon waktu sedikit untuk memberi penjelasan dan memberi ruang kepada rakan-rakan yang berhormat untuk mengemukakan soalan. Silakan. Kita telah bangkitkan isu ini agak lama sejak Global Financial Integrity Report tahunan, tapi dibangkitkan di Parlimen sejak 2010. Kemudian Panama Papers 2016 dan Pandora Papers 2017. Saya bangkitkan pada 2017, saya mohon Perdana Menteri ketika itu untuk mengambil tindakan kerana dengan laporan ratusan bilion dolar yang dikeluarkan daripada negara, bahkan kalau ikut GFI itu sudah mencecah trilion dolar Amerika, tetapi tidak ada siasatan yang berkesan. Pada masa itu Perdana Menteri memberi pengakuan untuk menembuhkan jatuh kuasa yang melibatkan Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, Bank Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan. Tetapi tindakan itu memerlukan tekad politik yang jelas. Tak banyak suara, termasuk Perdana yang berhormat, yang memohon supaya hal ini diambil tindakan secara serius. Dalam kerajaan terdahulu pun tidak ada tekanan daripada pemimpin-pemimpin politik dan seolah-olah ada keengganan untuk bertindak kerana ini melibatkan tokoh-tokoh besar negara. Pandora ini digunakan istilah kalau dalam mitologi Yunani, Olympian kepada Zeus. Zeus mengarahkan Pandora dan gadis ini kemudian diturunkan dengan syarat kotak Pandora itu jangan dibuka sama sekali. Secara kebetulan terbuka kotak Pandora dan terkeluar semua kejahatan yang teruk yang akan menimpa manusia. Itu sejarah Yunani Pandora. Tapi dalam laporan Pandora ini, saya katakan ini memerlukan tindakan politik. Apa yang berlaku? Yang berlaku adalah satu kompleks web yang canggih sekali menggunakan trust pada nama shell companies dari Singapura ke Bahamas ke Cayman, dan tujuannya kebanyakannya adalah untuk mengelak dari bayaran cukai. Ada kegiatan-kegiatan sahih, itu sebab itu saya kata siasatan itu perlu. Ada orang berniaga dan dari luar negara, ada operasi yang di London, maka dia keluarkan dan simpan di Cayman Islands. Jadi sebab itu saya minta supaya badan-badan penyiasatan ingat dan kaji sumbernya. Apa dia masalahnya? Masalahnya umpamanya kalau seorang itu menyimpan akaun di Cayman Islands, $500 million Amerika. Soalan pertama, mengapa tidak mampu kita kesan dari bank negara? Apakah mereka yang sudah bayar cukai dari lembaga hasil dalam negeri? Apakah mereka telah lakukan apa-apa kegiatan jenayah, penyeludupan ataupun kes dadah
itu juga melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia. Dan tentunya kalau ada wang-wang yang dipunggah dari rasuah yang besar. Saya lihat di negara kita hal ini berlaku dan jumlahnya itu sudah besar. Sebab itu arahan saya kepada badan-badan ini ialah untuk teruskan siasatan dengan cukup rapi dan saya mohon Yang Berhormat dan rakan-rakan ahli parlimen yang 222 orang ini biar ambil satu sikap yang tegas. Jangan melindungi. Sebaik saja ada siasatan, terus dipertikai niat. Kalau ada bukti, ada fakta, maka tindakan diambil. Kalau tindakan diambil tanpa fakta, maka itu boleh cabar sebagai penyalahgunaan kuasa ataupun dikatakan motif politik. Tetapi kalau wang ratus bilion atau ratus juta ringgit dikeluarkan dan kemudian dibiar, dilindungi kerana dia menyokong kita, itu maknanya membawa porak-poranda dan malapetaka kepada negara. Sebab itu tindakan-tindakan diambil oleh semua badan-badan ini termasuk dengan mengambil kira beberapa langkah yang lebih canggih yang dilakukan. Umpamanya melalui Bitcoin untuk mengelak daripada transaksi wang tunai dan juga beberapa langkah lain digital currency yang memerlukan kecanggihan di pihak PDRM Bank Negara, umpamanya di antara lain mempertingkatkan usaha dan program cyber security. Nama-nama yang disebut dalam Pandora Papers itu mencecah 3,000 orang. Ada yang sahih, ada yang peniaga. Tetapi kita tumpu kepada tokoh-tokoh politik besar seperti mana saya sebut, mantan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri yang sebenarnya dipercayai menyalahguna kuasa mereka, memunggah kekayaan semasa mereka punya kuasa. Maka itulah cerita tentang Pandora Papers. Apa yang gejala di peringkat internasional? Kita lihat ini dah ada pendedahan, tapi tidak banyak negara yang punyai tekad politik mengarah tindakan dan siasatan yang rapi. Dan alhamdulillah, Malaysia adalah di antara negara yang telah memberi pengarahan yang cukup jelas supaya mengambil tindakan dan memberhentikan amalan budaya memunggah merompak wang negara. Soalan tambahan, Pak Sulong. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan yang diberikan. Cuma soalan tambahan saya adalah apakah langkah yang sedang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga selaku Menteri Keuangan untuk memastikan ketelusan dan accountability dalam industri keuangan terus dijaga, terutamanya yang terkait akaun luar pesisir dan tempat pelindungan cukai, dan mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga boleh berkongsi di dalam Dewan ini apakah yang sedang dilakukan oleh kerajaan dalam menanangi kebimbangan dan memulihkan defisit keyakinan rakyat dan juga pelabur terhadap integriti dan ketelusan institusi keuangan Malaysia natijah daripada pendedahan Pandora Papers ini. Terima kasih. Pak Menteri. Terima kasih Pak Sulong. Pertama, saya ucap terima kasih dan tahniah kepada badan-badan yang diberi tugas termasuk NFCC, PDRM, SPRM, BNM, LHDN dan Labuan FSA itu telah mengambil tindakan. Mereka beri laporan tentang kemajuan tindakan dan kesungguhan mereka telah mengenal pasti, malah ada yang sudah dipanggil ke agensi-agensi berkenaan LHDN dan SPRM menanyakan, memberi penjelasan tentang bank-bank yang ditubuh di luar negara, wang yang disimpan di sana, ratusan juta ringgit, dari mana sumbernya, itu sedang dalam siasatan dan saya puas hati dengan langkah-langkah yang telah diambil dan tanpa mengira dari puak mana harus ada tindakan yang tegas
Tetapi untuk mengekang dan menghalang tindakan itu berurusan, itulah sebabnya mengapa di Kementerian Kewangan kita telah pasti tetapkan supaya proses tender itu lebih telus. Amalan menggunakan peluang kononnya atas membantu Bumiputera, maka disonglapnya wang ini tidak boleh diizinkan. Saya nak jelaskan bahawa ada dasar untuk membantu Bumiputera. Boleh adakan tender terhad di kalangan syarikat Bumiputera. Itu tidak menghalang. Tapi tidak boleh digunakan alasan membantu Bumiputera untuk meminta syarikat-syarikat itu memberi wang kepada peribadi atau parti seperti mana amalan yang telah berlaku sebelum ini. Dan saya beri jaminan kepada Yang Berhormat Parit Sulong, amalan ini dihentikan bukan saja oleh Kementerian Kewangan, tapi kementerian lain yang telah diputuskan oleh Jemaah Menteri. Terima kasih. Soalan sebelah kiri. Silakan. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih Amat Pak Menteri. Bagi komitmen kita bahawa kita memang bersetuju dengan langkah yang diambil untuk memastikan bahawa sebarang penyelewengan dapat kita atasi. Dan ini komitmen kita dalam sebagai pembangkang yang konstruktif yang telah pun diucap oleh Ketua Pembangkang. Soalan saya ialah, apakah kerajaan berhasrat untuk meliti semua akaun offshore bagi mencari ketelusan dana yang diterima dan penyaluran dana tersebut, termasuk juga dana politik di luar negara yang disumbang kepada parti-parti politik di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan saya hargai jaminan Yang Berhormat Kubang Krian kerana isu ini sebenarnya isu yang menyentuh kepentingan negara seluruhannya. Dan untuk penjelasan Yang Berhormat, jumlah daripada laporan GFI dulu sehinggalah Pandora Papers dari Malaysia itu agak tinggi ketimbang jumlah penduduk dan kedudukan ekonomi. Ya. Ada yang disebut yang besar seperti negara China atau Arab Saudi dan beberapa negara lain, tapi Malaysia itu di tingkat atas. Maknanya wang yang dibawa keluar dari Malaysia itu dari sumber-sumber yang dianggap illicit, haram, kebanyakannya, saya tidak boleh mengatakan semua, ini terserah kepada Badan Penyiasatan, itu agak terlalu tinggi bagi negara ini. Jadi sebab itu semua nama yang disebut itu, walaupun 3,000 dia tengok keutamaan mengikut penyelarasan badan-badan penguatkuasaan yang saya sebutkan tadi, itu akan dibuat dan dia tidak terkecuali sama ada dana itu dari luar negara, dari dalam negara. Semua yang di tax haven itu, yang lari pada cukai, yang melanggar peraturan dan undang, itu sedang disiasat dan beberapa tindakan sudah pun diambil. Sebelum pendakwaan dibuat, saya tidak boleh beri penjelasan selebih daripada itu. Tapi saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat bahawa dari sudut badan-badan yang telah melapor kepada saya bahawa arahan daripada saya itu jelas. Jangan ambil sambil lewa tindakan ini dan biarlah ini sebagai pengajaran dan negara tidak mampu lagi mengizinkan hal ini diteruskan. Terima kasih. Kita bergerak kepada soalan nombor 2. Sesemput Tuan Ahmad Fazli bin Syari, Pasir Mas. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Pasir Mas minta Perdana Menteri menyatakan apakah model yang digunakan dalam pembentukan konsep membangun Malaysia Madani dan setakat manakah ia diaplikasikan secara rasmi dalam sistem pentadbiran kerajaan dan dalam pelaksanaan dasar-dasar semasa kerajaan. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Mas bangkitkan soalan ini. Saya rasa forum ini lebih baik untuk memberikan penjelasan dan tidak menghukum dan penafsiran yang luar daripada konteks kefahaman kita tentang mujtama' madani ini. Latar belakang dia ialah penggunaan istilah. Kalau kita guna civil society itu, dia terbatas. Dia tidak ada soal akidah, soal nilai, soal akhlak. Seperti mana istilah madani, tentu dikaitkan juga perjanjian Madinah. Tapi dalam memilih istilah ini sebenarnya saya rujuk juga kepada pendapat Syekh Taha Jabir Al-Alwani pada ketika itu, marhum. Dan dia mengingatkan saya istilah mujtama' madani ini pernah digunakan oleh Syekh Muhammad Shaltut dengan penjelasan bahawa ada dasar din di situ dan kemudian yang merentas semua
sama ada kita bicara soal kemampanan pembangunan ekonomi atau digitalization atau keadilan sosial, itu semua mesti diteraskan kepada soal nilai dan akhlak. Tapi dalam konteks negara, tentunya soal pertumbuhan ekonomi yang mampan. Dan mampan di sini tidak hanya dari sudut pengawalan inflasi dan pelaburan asing dan pertumbuhan negara. Mampan di sini termasuklah keseimbangan yang dalam keseimbangan umatan wasata itu, supaya soal kebajikan rakyat tidak ada fasad yang menyebabkan kerosakan bumi. Kemudian dalam soal dibangkit soal ihsan, soal amanah, saya rasa ciri-ciri dan nilai yang kuat berteraskan dalam fahaman Islam dan yang boleh juga merangkul seluruh kekuatan semua kaum di negara kita. Jadi yang lain itu memang saya dah cerakingkan dalam buku Madani dan saya harap dapat dibaca secara terbuka, dan kalau ada teguran untuk perbaiki, saya sedia untuk membuat apa-apa pembetulan asalkan ia boleh membantu membangunkan negara tercinta. Terima kasih, Pak Semas. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri Yang Berhormat Tambun di atas jawapan tadi. Cuma apa yang saya nak soalkan di sinilah bukan dari sudut istilahnya, tetapi dari sudut pelaksanaannya. Yang Berhormat Tambun, 25 tahun lepas, hujung tahun 98 dan 99, saya di antara anak-anak muda yang berada di mahkamah menunggu Yang Berhormat Tambun dibawa ke mahkamah setiap hari untuk dibicarakan. Sudah tentu harapan pada masa itu ialah untuk melihat agenda reformasi dan islah diangkat suatu hari nanti. Cuma persoalan di sini, saya mohon maaf kepada Yang Berhormat Bagan Datuk, tidak ada personal, cuma persoalan saya, apakah melantik anggota pentadbiran di peringkat tertinggi daripada kalangan yang didakwa kes pecah amanah tidak menjejaskan agenda madani yang diwar-warkan? Jika dikatakan bahawa untuk mengukuhkan kerajaan, tidakkah kita diberitahu bahawa kerajaan yang dibentuk ini ialah titah tuanku dan tidak mungkin akan berlaku penarikan dari kerajaan kerana ia titah tuanku, tidak perlu diikat dengan sebarang jawatan? Jika dikatakan tidak ada campur tangan politik nanti, namun tidakkah secara logik pelantikan ini akan pengaruhi keputusan dan pembicaraan di mahkamah? Terima kasih. Saya benar-benar untuk minta pencerahan Yang Berhormat Tambun. Terima kasih. Pertama, tindakan tidak boleh diambil berdasarkan pendakwaan sebelum penghakiman. Ini pernah disebut oleh YB Marang dalam kenyataan cakap tegas pada ketika itu. Keduanya hari ini umpamanya ada ahli yang berhormat yang didakwa. Apakah perlu dia letak jawatan semua kedudukan dalam parti? Tentunya jawapannya belum dan tidak. Jadi begitu juga pendirian saya dalam kes ini. Apa yang saya lakukan ialah memaklum kepada Peguam Negara, kepada Ketua Hakim Negara, bahawa negara ini mesti tegak atas prinsip negara hukum. Saya tidak mahu menghukum sebelum mahkamah. Proses mahkamah yang telus dan bebas. Tapi sekadar saya nak sebut di sini, sejak TPM Bagan Datuk menjadi Timbalan Perdana Menteri, semua kerja-kerja dan amalan itu patuh kepada prinsip dan dasar kerajaan. Ada satu kes yang dibawa kepada beliau di bawah syarikat-syarikat GLC yang di bawah beliau, yang mengusulkan beberapa tender, beberapa tindakan segera tanpa tender. Beliau telah menulis patuh kepada arahan Perdana Menteri Jemaah Menteri, semua mesti mengikut proses tender. Beliau ini kali pertama saya sebut, saya tidak maklum kepada beliau. Jadi saya beri jaminan kepada Yang Berhormat, saya tidak ada hasrat ganggu proses ini. Cuma persepsi mungkin tepat yang disebut oleh saudara Yang Berhormat Pak Semas. Saya hanya boleh bagi jaminan ia tidak menjejaskan prinsip dan dasar termasuk madani yang saya tetapkan. Kalau saya nampak keras dalam soal rasuah, penyelewengan, pemunggahan kekayaan yang berlaku, yang ada bukti, ini saya tidak mahu meminta maaf.
Tidak ada hubungan personal, walaupun saya tahu saya dikutuk oleh sebahagian kononnya mencari salah. Arahan saya kepada mereka termasuk pagi tadi mesyuarat dengan semua badan-badan ini. Saya kata ambil tindakan, saya tidak peduli dari parti termasuk dari Parti Keadilan sendiri. Saya tidak boleh menjamin parti saya ini 100% bersih seperti mana orang belah sana kadang bicara kami semua bersih. Terbukti tidak benar. Jadi marilah kita betulkan, kerana bagi saya Madani ini bukan saja slogan kosong. Saya nak ajak rakyat faham bahawa negara tidak boleh selamat tanpa nilai, tanpa tata susila, tanpa akhlak. Kita boleh maju dari segi ekonomi, tapi rosak dari segi tata kelola, tata urus yang juga melibatkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang sudah menjadi amalan. Saya sebut masalah sistemik, ada orang kata ini mengecam negara di luar Malaysia di luar negara. Ini kenyataan. Sama ada kita sebut di Jakarta atau Bangkok, saya akan sebut. Ya. Mengapa saya nak beritahu di Jakarta atau Malaysia ini negara yang 100% bersih? Ya, nampak sangat saya penipu. Saya beritahu apa yang sebenarnya. Kita sedang bergelut melakukan islah kerana ada masalah. Terima kasih. Terima kasih. Pak Muntar. Silakan. Aita. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa konsep Malaysia Madani ini merupakan satu konsep terbaru di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat. Kita perhatikan beberapa Perdana Menteri termasuk dulu kita ada satu Malaysia, Prihatin, kemudian kita ada keluarga Malaysia dan kini Madani. Persoalan saya Yang Amat Berhormat, kita tahu kesemua ini menjurus kepada nilai-nilai sejagat, universal value, ke arah membentuk satu masyarakat yang lebih bertamadun, progresif dan dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia. Bagaimana konsep ini dapat diterap supaya dihayati sepenuhnya oleh mereka yang berada di bangku sekolah, di sekolah menengah dan juga universiti, kerana ini merupakan satu kekhawatiran dan bagaimana konsep ini dapat kita menyemarakkan lagi semangat kita ke arah merealisasikan apa yang diidam-idamkan. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Muhammad Hitam. Memang betul saya sebagai seorang Muslim tentu akan meluncurkan idea berdasarkan kefahaman saya tentang Islam dan keperluan kita mengangkat dan menghayatinya. Tapi saya juga faham dalam konteks negara Malaysia, konsep-konsep itu mesti dapat merangkul semua kekuatan. Jadi kalau saya sebut umpamanya adil, saya tidak sebut adil kepada orang Islam, adil kepada semua. Kerana itu faham saya, tanggungjawab kenegaraan yang diberi contoh oleh para sahabat dan juga pejuang-pejuang dan pemimpin seperti Omar Abdul Aziz, itu menunjukkan contoh yang sangat baik. Baru-baru ini saya sengaja kupas Muniyatul Musalli, satu kitab lama mengenai salat, tapi bab akhirnya bab keadilan atau Tatmim Al-Faidah oleh Syekh Daud Abdullah Fatani. Itu bagi contoh di Fatani untuk Kepulauan Melayu. Contoh keadilan itu di zaman Khalifah Makmum termasuk pada orang Yahudi yang telah dizalimi. Jadi itu contoh kita, apalagi di Malaysia di mana jumlah bukan Islam itu ramai. Lalu saya kata rahmat, kebaikan, ihsan. Itu rahmat mesti rahmatan lil alamin. Bukan umpamanya bantu. Sebab tu saya sebut umpamanya sekolah-sekolah daif. Sekolah daif semuanya. Majoriti betullah sekolah kebangsaan. Tapi sekolah-sekolah Tamil itu dalam jumlah yang saya semak semalam itu cecah ratusan. Ya. Jadi maknanya tindakan kita itu bila kita kata sekolah daif semua. Ini bagi saya baru universal values yang benar. Begitu juga kalau saya katakan kemiskinan tegar. Kita nak ambil tindakan tegas dalam, bukan jadi slogan saja dari kemiskinan tegar. Saya tak kata kemiskinan tegar itu sama ada dia Dayak ke, dia Iban ke, dia Melayu ke, dia Cina ke, dia di Kelantan ke, atau di Tambun ke. Kalau kemiskinan tegar, kita jalankan itu baru prinsip ihsan, rahmah, adil dan amanah yang saya faham, yang saya cuba lontarkan dari konsep falsafah Madani ini. Dan saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat dan rakan-rakan kita yang bukan Islam, jangan rasa gementar oleh kerana istilah itu nampak kearaban. Memang istilah Madinah itu dan Madani itu istilah asal Arab. Tetapi
Takkan saya nak pakai, kalau saya pakai jadi Inggeris, democratic accountability, dia jadi betul. Kalau sebut madani, dia jadi tak betul. Dia tak boleh juga. Jadi kita jangan prasangka kerana asalnya itu dari segi konsep Islam. Tapi saya ingin berjaminan di Malaysia dan konsep madani, dia tetap untuk rakyat Malaysia keseluruhannya dan tetap keadilan bagi semua rakyat di negara kita. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, Kita bergerak kepada soalan Tuan Yang akhir Dipertua, sekali. Saya Point of bertuntut. order. 24.3. Bacakan. 24/3. Tuan Yang Dipertua boleh membenarkan ahli-ahli mengeluarkan tidak lebih daripada 3 pertanyaan tambahan bagi setiap pertanyaan. Sekarang baru 2. Jadi gunalah pertimbangan untuk Tuan Yang Dipertua bagi lebih soalan tambahan sebab inilah peluang menteri-menteri ada dalam Dewan. Baik, Sebelum ni banyak kosong tak datang. Jadi peluang menteri ada Baik. tu bagi soalan tambahan. Tidak. 3 cukuplah. Saya ada kekurangan masa, insya-Allah lain kali lah ya. Untuk itu saya jemput Tuan Azli bin Yusuf Shah Alam. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Shah Alam minta Perdana Menteri, Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan adakah pihak kerajaan bercadang meneruskan pembangunan secara menyeluruh Kampung Baru Kuala Lumpur seperti yang pernah diusahakan oleh mantan Menteri Wilayah Persekutuan semasa Kerajaan Pakatan Harapan pada 2018-2020 dahulu agar ianya selari dengan sasaran Kuala Lumpur Smart City 2030 seperti yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Silakan menantu. Terima kasih Yang Berhormat. Kita pembangunan Kuala Lumpur ini mesti ikut plan struktur, tapi khusus dalam permasalahannya apa? Ada cadangan untuk mengadakan proses jual beli dengan tanggungan kerajaan mencecah 6-7 bilion ringgit yang tidak mampu dikendali oleh kerajaan sekarang. Ada cadangan untuk membawa syarikat-syarikat swasta membangunkan, tapi menjejaskan kepentingan kedudukan orang Melayu yang di bawah Malay Agriculture Settlement. Ada cadangan untuk mengadakan proses leasing, maknanya boleh penduduk di Kampung Baru lease. Saya tidak fikir ini semua wajar. Apapun kita lakukan, kita harus kembali, dan saya akan percaya saya akan bincang semula dengan mantan Menteri Wilayah Persekutuan dan sebelum ini, dan memastikan pembangunan berjalan, tetapi kepentingan masyarakat Melayu di Kampung Baru tetap dipertahankan. Kerana kalau ada leasing itu berapa? 60 tahun, 99 tahun. Jadi nanti timbul keresahan di kalangan masyarakat Melayu di Kampung Baru kerana terlepas tangan. Jadi cadangan kerajaan terbaru ini tentang kemungkinan leasing saya tidak boleh terima. Kalau walaupun dibangunkan, hak milik itu masih Melayu, tapi leasing 66 tahun. Jadi oleh demikian, beri ruang kepada saya untuk kaji semula, tapi saya akan juga merujuk kepada pandangan masyarakat tempatan sendiri. Silakan. Ketika sesi libat urus dengan pemegang taruh pada ketika itu, sekitar tidak kurang daripada 65% sudah memberikan persetujuan sedasar dengan cadangan itu, walaupun Yang Amat Berhormat sebutkan tadi tidak munasabah dengan cadangan kaedah pembangunan itu, tetapi kalau kita melihat kepada kedudukan Kampung Baru itu di tengah bandar, dan inilah peluang kita untuk membawa balik orang-orang Melayu, mengseimbangkan populasi dan geografi rakyat di kawasan bandar khususnya, kerana inilah sahaja tempat yang boleh mengekalkan kedudukan orang-orang Melayu di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih. Shah Alam ni memang mewarisi pandangan Shah Alam yang lalu. Saya setuju. Sebab itu saya katakan saya tidak boleh terima lepas cadangan itu kemudian cadangan terbaru oleh Menteri Wilayah Persekutuan
untuk mengizinkan proses leasing dan sebagainya yang saya tidak setuju sebab walaupun hak milik itu kekal Melayu, tapi kalau leasing 60 tahun, 90 tahun, dia tidak pertahankan kepentingan penduduk Melayu. Itu memang daripada awal Malay Agriculture Settlement MAS. Dan oleh demikian pandangan-pandangan mantan menteri dulu saya akan ambil kira, tetapi prinsip dia apa? Mesti cari jalan dan kaedah walaupun dia ambil masa yang lebih untuk mempertahankan kepentingan wilayah Melayu di Kuala Lumpur, iaitu di Kampung Baru. Jadi prinsip itu saya tidak persoalkan. Maka kalaupun kita bangunkan sekarang ini projek gerai yang agak moden dan smart city yang juga akan mentas Kampung Baru, prinsip bahawa ia akan dikekalkan sebagai milik Melayu di Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Biar mana? Terima kasih, Datuk Ketua. Soalan tambahan yang Mak Mohamad, Perdana Menteri. Saya berjumpa dengan beberapa orang Kampung Baru. Penduduk Kampung Baru termasuk seorang usahawan Melayu yang telah berjaya membina satu hotel yang cukup membanggakan kita. Mereka mengatakan bahawa bekas Menteri Wilayah dulu, Shah Alam, bekas Ahli Parlimen Shah Alam, tidak memberikan jaminan hala tuju mana nak bawa Kampung Baru ini. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menjanjikan, kerana dia bimbang kalau apa yang berlaku di Pulau Pinang, Yang Amat Berhormat di Pulau Pinang, banyak tanah-tanah Melayu telah pun terlepas kepada orang lain. Jadi perkara ini perlu dipertahankan. Saya nak tahu, di dalam Parlimen kita boleh bercakap Yang Amat Berhormat Menteri, tapi di luar masyarakat belum yakin bahawa janji yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat dapat dilaksanakan demi kepentingan orang Melayu di Kampung Baru. Terima kasih. Silakan Datuk. Terima kasih Baran. Saya telah bagi jaminan, malah telah menangguhkan beberapa program yang saya tidak yakin akan pertahankan kepentingan Melayu di situ. Ya. Jadi bukan masalah memberikan jaminan tanpa tindakan. Tindakan sudah pun diambil. Sebab itu dari segi perumahan, dari segi gerai, yang majoritinya Melayu, ada juga beberapa peniaga pengusaha Cina dan India, tetapi dan juga smart city, semua itu dilakukan tanpa menjejaskan. Saya tidak fikir Yang Berhormat Maran harus curiga dalam hal ini. Ya, saya telah beri ketetapan dan pegawai sudah sedia maklum, dan semua keputusan dulu yang selari dengan pendirian ini akan diteruskan, tetapi semua dasar yang dikira menjejaskan kerangka besar dasar kita itu tidak akan diterima. Jadi itu saja ada jaminan yang dibuat. Kita tunggu, insya-Allah saya akan buktikan. Okey, saya bagi last. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya mengucapkan terima kasihlah jaminan yang Amat Berhormat beri kepada pemilik-pemilik tanah Kampung Baru. Cuma saya juga ingin mohon kepada Yang Amat Berhormat untuk memastikan bahawa kerajaan tidak sewenang-wenangnya membuat tawaran tanpa terlebih dahulu memastikan tawaran yang dibuat oleh kerajaan itu boleh membiayai pembelian tanah-tanah orang Kampung Baru. Apa yang berlaku pada kerajaan yang sebelum ini, apabila tawaran dibuat kepada pemilik-pemilik tanah Kampung Baru, seolah-olah macam besok dia orang dah ada duit. Jadi semua pewaris-pewaris ini got excited. Dia beria-ia sangat nak terima tawaran tersebut. Tetapi tawaran yang dibuat itu sebenarnya tidak pernah diluluskan oleh kabinet dan tidak pernah juga wang disediakan untuk membeli, dan macam mana seorang menteri membuat tawaran. Jadi saya ingin memastikan bahawa perkara sebegini tidak lagi berlaku kerana dia boleh mengelirukan orang-orang Kampung Baru dengan tawaran-tawaran yang sebegini, sedemikian rupa. Terima kasih, Menteri. Terima kasih. Saya terima baik kerana TJ Wangsa di antara jurucakap yang paling kuat dan keras pertahankan kepentingan Melayu Kampung Baru. Dan sebab itu saya ingat sebagai Menteri Kewangan, melihat kedudukan di situ, saya terus terang meminta 7 bilion, memang wang tidak ada. Ya. Tetapi kadang-kadang sebelum itu diberi jaminan begitu saja. Sebab itu proses itu harus diadakan.
Dalam keadaan kita ada kekangan kewangan, kita tidak bersedia melepaskan hak milik orang Melayu di situ. Sebab itu kita kena gunding cara, kaedah, termasuk kalau swasta. Swasta sekalipun jangan sehinggakan ada program jaminan leasing yang menyebabkan bukan Melayu boleh duduk sampai 60-90 tahun. Jadi oleh kerana jaminan daripada awal yang termaktub dalam peraturan dan perlembagaan negara tentang Malay Agriculture Settlement di wilayah-wilayah persekutuan itu, kita harus pertahankan. Dan tentunya Yang Berhormat akan dimohon untuk memberikan kerjasama bersama dengan ahli parlimen wilayah persekutuan. Kampung Baru tentunya Yang Berhormat Titi Wangsa itu secara langsung mewakili penduduk Kampung Baru bersama dengan pusat-pusat penduduk. Saya akan unding supaya mencari kaedah yang lebih baik. Syarat dia dan prinsip dia tidak boleh lari daripada apa yang saya sebut daripada awal. Soal jaminan menteri dulu tu soal mereka lah. Saya tidak fikir ini memberi pengaruh kepada dasar yang dilakukan, dan apa-apa yang melibatkan peruntukan kewangan yang besar mesti dibawa ke Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri meluluskan. Terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri pada hari ini. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Kita teruskan dengan pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Datuk Ramakrishnan Sungai Buloh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 1. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Datuk Ketua, salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sungai Buloh yang bertanyakan soalan berkenaan dengan bas pengantara. Terlebih dahulu saya nak memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini dan atas sokongan dan kebenaran daripada Datuk Yang di-Pertua sendiri bahawa Kementerian Pengangkutan telah mengambil inisiatif untuk menyediakan perkhidmatan bas pengantara di antara stesen KL Sentral ke Parlimen setiap hari semasa sidang Parlimen berlangsung. Jadi saya mengajak dan saya mempersilakan ahli-ahli yang berhormat, termasuklah Yang Berhormat daripada Sungai Buloh, supaya menggunakan pengangkutan awam untuk datang ke Parlimen. Kalau daripada Sungai Buloh boleh mengambil perkhidmatan MRT sampai ke stesen Museum Negara, berjalan kaki ke KL Sentral, ambil bas pengantara daripada KL Sentral sampai ke bangunan Parlimen ini tanpa perlu menggunakan kereta. Jadi saya berharap Yang Berhormat Sungai Buloh juga boleh menyambut dan menyokong usaha ini. Dan juga kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang lain supaya menyokong usaha menggunakan pengangkutan awam. Datuk Ketua, kedua-dua perkhidmatan e-hailing, taksi dan perkhidmatan bas feeder atau bas pengantara merupakan mod pengangkutan yang penting dan merupakan alternatif pilihan utama buat penumpang atau pengguna perkhidmatan pengangkutan awam. Penumpang mempunyai pilihan untuk menggunakannya berdasarkan keperluan masing-masing. Dalam situasi semasa, bagi penumpang yang boleh mengikuti jadual perjalanan yang disediakan secara berjadual dan sistematik, maka mod perkhidmatan bas pengantara akan menjadi pilihan mereka. Manakala sekiranya penumpang tidak mahu mengikuti jadual perjalanan yang ditetapkan dan memerlukan perkhidmatan yang lebih khusus dan lebih peribadi tertakluk kepada keperluan, penumpang boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan e-hailing ataupun taksi. Oleh itu, pengguna mempunyai kuasa untuk memilih mana-mana mod pengangkutan yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing. Untuk menjawab pertanyaan daripada Yang Berhormat Sungai Buloh, pada ketika ini kita mempunyai sebanyak 461 bus feeder di beberapa laluan, termasuk di laluan Ampang dan Seri Petaling Line, di mana ada 16 laluan, 37 bas. Di laluan Kelana Jaya ada 32 laluan bas pengantara, 77 bas. Di Kajang Line MRT ada 51 laluan dengan 117 bas pengantara. Putrajaya Line 1 ada 40 bas, dan yang akan dibuka tak lama lagi Putrajaya Line 2, kita akan bekalkan 68 bas pengantara. Dan di sekitar stesen-stesen KTM komuter ada 29 laluan dengan 122 bas yang juga berkhidmat sebagai bus feeder di kawasan-kawasan ini. Terima kasih. Silakan soalan tambahan. Sungai Buloh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Maklum bala saya terima dari lapangan di kawasan Parlimen Sungai Buloh seringkala adalah berkaitan ketiadaan hubungan first mile dan last mile yang optimum.
berkesan dan cekap untuk para pengguna pengangkutan awam seperti LRT, KTM, komuter dan MRT. Penduduk di Sungai Buloh tiada pilihan melainkan terpaksa menggunakan perkhidmatan e-hailing seperti Grab yang menghubungkan dan meneruskan perjalanan mereka di mana kos kebiasaan mencecah sehingga RM25 hingga ke RM30. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan peningkatan bilangan kereta di jalan raya. Lebih-lebih lagi di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, tuntas hanya menyebabkan kesesakan trafik. Justeru hal ini menyebabkan kita tidak dapat menjayakan pengaturan awam yang menerima pelaburan begitu besar bagi mengurangkan kesesakan trafik dalam bandar atau kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Soalan saya, bagaimana kita dapat menggalakkan penggunaan pengangkutan awam melalui penambahbaikan jaringan sistem lebih optimal dan menyeluruh? Terima kasih. Terima kasih. Memang kita sedia maklum bahawa kekangan first mile dan last mile ini merupakan salah satu masalah di mana penggunaan pengangkutan awam itu tak dapat dioptimalkan. Pihak prasarana sedang mengadakan projek perintis ataupun pilot projek untuk menggunakan perkhidmatan van hailing ataupun menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh satu syarikat yang bernama Kumpo, di mana kita juga boleh menggunakan van sebagai pengantara di antara rumah-rumah kediaman dengan stesen-stesen pengangkutan awam, di mana apabila ada keperluan, pengguna ataupun penumpang boleh menggunakan van hailing ini dengan harga yang agak berpatutan, iaitu RM1 untuk setiap kali perkhidmatan itu. Dan kita memang bersedia untuk menambahkan perkhidmatan ini di stesen-stesen lain di semua network yang sedia ada. Dan begitu juga Kementerian Pengangkutan sedang berbincang dengan pihak syarikat-syarikat e-hailing, dan saya telah pun meminta pihak agensi pengangkutan awam darat untuk membenarkan juga konsep ride sharing, iaitu kereta-kereta e-hailing ini bukannya hanya boleh mengambil satu penumpang, mungkin mereka boleh share, dan itu secara langsungnya akan menurunkan kadar tambang untuk pengguna-pengguna e-hailing. Terima kasih. Speaker, saya. Silakan. Soalan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Penambahan bas ini merupakan satu keperluan. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, pertama, apakah Yang Berhormat Menteri barangkali boleh consider untuk kita perkenalkan bas untuk wanita, khususnya selepas waktu lewat malam, untuk menambahkan nilai keselamatan kepada belia wanis dan juga para wanita yang pulang selepas waktu kerja ataupun lewat malam. Yang keduanya adalah berkenaan dengan Grab tadi. Apakah boleh kerajaan bercadang untuk menetapkan kadar harga bersubsidi bagi pengguna Grab dari golongan B40 yang terpaksa menggunakan perkhidmatan ini ke stesen-stesen di waktu Yang Berhormat Menteri sedang menguruskan penambahan bas ini? Terima kasih. Yang pertamanya, Datuk Ketua, kita sedang merangka dan juga melihat apakah mod-mod yang lain selain daripada bas. Sebab pembelian bas ini memang memerlukan pelaburan yang besar untuk mendapatkan tambahan bas-bas yang lain. Kita juga seperti yang saya katakan tadi, melihat kepada perkhidmatan van dan sebagainya yang boleh mengkhususkan kepada untuk wanita saja khususnya. Berkenaan dengan subsidi untuk penumpang-penumpang e-hailing ini, memang salah satu perkara yang kita harap boleh dilaksanakan ialah memberikan insentif untuk penggunaan e-hailing. Ini sedang kita lihat bagaimana untuk dilaksanakan supaya untuk menggalakkan orang ramai menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam, kita memberikan bantuan kepada pengguna-pengguna untuk menggunakan e-hailing untuk berulang alik daripada rumah ke stesen-stesen pengangkutan awam. Ini sedang kita perhatikan. Yang paling penting kita kena lihat implikasi kewangannya berapa supaya dapat direalisasikan dalam masa terdekat. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Muhammad Hanizan Harun, Hulu Selangor. Datuk Yang Bertuah, soalan nombor 2. Silakan. Tuan Ketua, saya menjawab soalan yang dikeluarkan oleh Hulu Selangor. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian Belia dan Sukan sentiasa menyokong mana-mana persatuan sukan yang melaksanakan pelbagai program pembangunan bakat melalui Akademi Kendalian Bekas-bekas Atlet Negara. Bentuk sokongan yang diberikan oleh KBS antara lain adalah melalui kursus-kursus kejurulatihan sukan
dan bantuan kewangan bagi membiayai kos pelaksanaan program-program ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, KBS melalui Akademi Kejurulatihan Kebangsaan AKK, Institut Sukan Negara ISN pada masa ini menawarkan program pendidikan sains kejurulatihan secara berstruktur dan menggalakkan bekas atlet kebangsaan untuk menghadiri kursus-kursus berkenaan bagi membolehkan mereka ditauliah sebagai jurulatih berlesen melalui skim pelesenan kejurulatihan kebangsaan SLKK dan skim pensijilan kejurulatihan kebangsaan SPKK. Dalam konteks ini, ISN mengambil inisiatif untuk bekerjasama rapat dengan pihak Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKEB bagi tujuan menganjurkan kursus sains sukan kepada bekas-bekas atlet kebangsaan. Sejak kursus ini dimulakan pada tahun 2017, seramai 135 bekas atlet kebangsaan telah menduduki kursus sains sukan tahap 1 anjuran AKK. Pada tahun 2022, pihak AKK telah melaksanakan kursus sains sukan tahap 1 melibatkan penyertaan seramai 27 orang peserta iaitu 20 orang lelaki dan 7 orang wanita daripada YAKEB. Bagi menggalakkan bekas atlet di bawah YAKEB menyertai kursus yang dianjurkan, diskaun yuran penyertaan sebanyak RM50 diberikan oleh pihak AKK ISN. Pada tahun 2023, Kementerian akan menganjurkan kursus sains sukan tahap 2 sebagai kesinambungan bagi peserta-peserta dalam kalangan bekas atlet yang telah lulus tahap 1 pada 2022. KBS juga telah menyediakan peruntukan di bawah kumpulan wang amanah sukan kawasan bagi membantu persatuan sukan termasuk kelab dan akademi bagi melaksanakan program sukan di peringkat akar umbi. Akademi Sukan dan Permainan yang berminat boleh membuat permohonan kepada kementerian ini melalui Jabatan Belia dan Sukan Negeri masing-masing. Pada tahun 2022, sebanyak 15.5 juta telah disalurkan kepada 233 persatuan sukan termasuk kelab dan akademi yang berdaftar di bawah Akta Pembangunan Sukan 1977, Akta 576. Kementerian juga bersedia untuk memberi pertimbangan sekiranya menerima permohonan daripada bekas-bekas atlet negara. Sekian, terima kasih, Ketua. Baik, terima kasih. Soalan teman. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan saya, sejauh mana bantuan diberikan kepada bekas atlet mampu untuk meneruskan kelangsungan hidup, terus berbakti kepada negara setelah bersara, dan siapakah badan-badan yang boleh membantu pengendali-pengendali akademik sukan yang beroperasi di bawah syarikat sendiri? Saya mengambil contoh, Ketua Jurulatih Catur Negara, Saudara Muhammad Azmi bin Mahmud, yang mempunyai akademik catur sendiri di mana pelbagai pencapaian telah dimiliki. Antara pencapaian beliau dalam mengendalikan akademik catur ialah 4 pingat emas, 2 pingat perak dalam ASEAN University Games 2022 di Thailand, dan 1 pingat perak, 2 pingat gangsa dalam ASEAN University Chess Championship online 2021. Mohon penjelasan dari kementerian. Terima kasih. Untuk makluman ahli yang berhormat, untuk kebajikan atau perancangan masa panjang atau masa hadapan kepada bekas-bekas atlet negara ini, kita ada program yang dimaklumkan ataupun dinamakan sebagai program Malaysian Athlete Career and Education MACE yang telah pun diwujudkan sejak daripada 2016 dan kini menjadi platform utama untuk menjaga dari segi pendidikan, kerjaya dan juga kebajikan atlet. Tapi dalam aspek pendidikan, KBS melalui MSN dengan kerjasama KPM telah pun melaksanakan program pra-universiti. Ini bagi menjamin bahawa atlet-atlet kita ada masa hadapan selepas daripada pelibatan dalam sukan-sukan yang diceburi mereka dan selepas dia selepas dia melintasi peak age dalam kerjaya masing-masing. Tapi bagi akademi yang dikendalikan secara persendirian, itu bergantung kepada pendaftaran yang dibuat oleh akademi tersebut. Jika dikendalikan oleh Persatuan Sukan sendiri yang tertubuh di bawah kendalian PJS, Perusahaan Sukan, kita tidak ada masalah untuk mempertimbangkan sebarang bentuk permohonan bantuan. Namun jika dikendalikan oleh pihak persendirian melalui syarikat, itu perlu dirujuk terlebih dahulu dengan lebih teliti. Terima kasih. Baik.
Sila, Ipoh Timur. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Kita sedia maklum bahawasanya yang atlet-atlet yang bersara bukan saja atlet-atlet peringkat kebangsaan yang dijaga oleh YAKIB. Juga terdapat ramainya atlet-atlet di peringkat negeri yang pernah mengharumkan nama negeri di peringkat SUKMA dan lain-lain. Dan juga kita sedia maklum ada banyak fasiliti-fasiliti dan aset-aset sukan di merata Malaysia. Ada yang dikendalikan oleh PBT, ada yang dipegang oleh pihak kementerian. Bagaimana dan setakat mana dasar dibina untuk sepadankan bakat-bakat atau bekas-bekas atlet ini punya kepakaran dalam pengurusan sukan, event-event sukan dan aset-aset sukan dengan bekas-bekas atlet ini untuk sama-sama membangunkan ekonomi pelancongan sukan atau ekonomi sukan secara keseluruhannya. Apa pandangan dan dasar dan inisiatif pihak kerajaan pada ketika ini? Sila Menteri. Untuk laluan kejaya lah lebih kurang. Untuk laluan kejaya terutama sekali bagi bekas-bekas atlet ini, kita ada Athlete Track Program ATP. Yang ni program ini dilaksanakan dengan kerjasama juga oleh syarikat yang berkaitan kerajaan. Namun bagi menjawab dengan lebih lanjut tentang dasar-dasar terhadapan yang dilaksanakan oleh KBS, saya kira lebih sesuai jika kita merujuk kembali kepada yang sebelum ini telah pun diadakan. Antara lain adalah imbuhan khairat kematian atlet MSN dan sebagainya. Itu program-program kebajikan. Tapi bagi program ataupun skim-skim yang berkait dengan untuk matchkan mereka dengan apa yang pernah dijalankan, saya rasa kita bagi soalan tulislah nanti ya. Baik. Itu perlu penelitian fakta yang lebih jelas. Baik, terima kasih Menteri. Sekarang saya jemput Tuan On bin Bakar, Batu Pahat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 3. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, saya mohon keizinan Datuk Yang Dipertua untuk menjawab secara bersekali soalan nombor 3 daripada Yang Berhormat Tuan On bin Abu Bakar, Batu Pahat, dan soalan nombor 20 daripada Yang Berhormat Datuk Iskandar Zulkarnain bin Abdul Khalid Kuala Kangsar bertarikh 8 Mac 2023. Kerajaan telah menubuhkan Majlis TVET Negara MTVET pada 18 Disember 2020 sebagai satu usaha untuk menambah baik penyelarasan ekosistem TVET. MTVET berperanan sebagai badan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET negara di mana keanggotaannya adalah merentasi semua kementerian, penyedia TVET dan pelbagai pemegang taruh atau stakeholders dengan izin yang berkaitan. Penambahbaikan pelaksanaan program TVET mendapat perhatian serius kerajaan di mana mesyuarat Jemaah Menteri pada 2 Februari 2023 telah membangkitkan keperluan penglibatan dan kerjasama pihak industri serta syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam pelaksanaan program TVET. Ini bagi mengatasi isu-isu seperti penyediaan infrastruktur dan kemudahan latihan, ketidakpadanan kemahiran, mismatch dengan izin, dan isu pengangguran di kalangan graduan TVET. Penglibatan dan kerjasama ini melibatkan institusi TVET di pelbagai kementerian penyedia TVET dan diselaraskan menerusi Majlis TVET Negara. Susulan itu, pada 7 Februari 2023, Mesyuarat Majlis TVET Negara bilangan 1 telah dibuat dan telah dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi yang telah membincangkan langkah-langkah wajar yang telah diambil oleh kerajaan bagi penambahbaikan terhadap ekosistem TVET termasuk mengelakkan pertindihan dan pembaziran dalam pelaksanaan program TVET. Keputusan yang dicapai telah dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Ini termasuk usaha untuk memuktamadkan 10 memorandum perjanjian bersama syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat swasta yang akan meliputi bidang-bidang latihan TVET tertentu
melibatkan kementerian-kementerian berkaitan. Menerusi inisiatif ini, GLC dan syarikat swasta yang dikenal pasti akan terlibat dalam pelaksanaan program TVET merangkumi skop pembangunan kurikulum dan latihan dan bahan latihan, sumbangan dan perkongsian peralatan serta kemudahan, khidmat kepakaran dan pembiayaan program latihan. Sekian, terima kasih. Sila soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya, bagaimana kementerian boleh menyerapkan intipati gagasan Malaysia Madani dalam pendidikan TVET negara agar bukan sahaja dapat melahirkan tenaga mahir tapi teknokrat madani? On the mic. Saya Batu Bahad, secara purata, kadar kebolehpasaran graduan TVET rentas kementerian di Malaysia mencecah kadar 90% dan setiap tahun. Prestasi cemerlang ini secara tidak langsung menjadi indikator bahawa graduan program TVET menjadi rebutan pemain industri. Sebagai contoh, 2014 lebih 90% graduan ILP dibawa Kementerian Sumber Manusia seperti Institut Latihan Perindustrian, Pusat Teknologi EdTech dan Japan Malaysia Technical Institute JMTI mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji bermaruah selepas tamat pengajian. Silibus dan model pembelajaran di Institut TVET yang sentiasa dikemas kini menjadi usaha kerajaan untuk melahirkan 35% tenaga kerja mahir melalui program TVET menjelang 2030. Walau bagaimanapun kejayaan yang bersifat materialistik semata-mata tidak memadai untuk menjadikan gagasan Malaysia Madani menjadi suatu realiti. Memetik intipati tulisan Harry R. Lewis dalam Excellence Without a Soul, tanggungjawab sesebuah institusi tidak terhenti sekadar mencapai kecemerlangan KPI sahaja, akan tetapi misi paling utama adalah melahirkan insan yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat sivil. Oleh yang demikian, fokus program TVET juga melalui sinergi rentas kementerian dalam Majlis TVET Negara dengan penerapan nilai dan akhlak terpuji sebagai antara tumpuan yang sama penting selain kompetensi kemahiran teknikal graduan. Sejajar dengan seruan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk mengangkat karamah insaniah iaitu kemuliaan insan bagi memastikan keharmonian pelbagai kaum dan agama di negara ini terus dipertahankan. Selain itu, 6 rukun Malaysia Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keizinan dan ihsan dijadikan guiding principle dengan izin dalam pentadbiran institusi TVET. Contohnya memastikan kemampanan program TVET, industri perlu berperanan secara aktif dalam menyediakan keperluan mesin dan kepakaran kepada pelatih TVET. Usaha berterusan ini dilihat dapat melahirkan bukan saja teknokrat, malah teknokrat madani yang dapat mengangkat martabat negara selain meningkatkan lagi pendapatan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Batu Bahad. Soalan tambahan. Ya, terima kasih Tuan Ketua. Saya ingin dapat sikit penjelasan berkaitan dengan kedudukan program TVET Tahfiz selepas diperkenalkan. Jadi apa perkembangan terkini? Terima kasih. Silakan. Pokok sena ya. Majlis Tahfiz TVET ini mantan Timbalan Menteri pernah berjumpa dengan saya dan insyaAllah yang ini akan diteruskan. Untuk tahfiz TVET ini akan diteruskan dan ini juga akan menjadi kerangka antara kerangka Malaysia Madani itu sendirilah. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Wan Razali bin Wan Nur. Datuk Speaker, soalan tambahan berkaitan dengan... No, saya dah panggil nombor 4. Silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Speaker. Untuk makluman ahli yang berhormat, perancangan projek perumahan bagi tempoh 5 tahun merangkumi projek-projek perumahan swasta dan juga projek perumahan kerajaan. Perancangan perumahan yang dibangunkan oleh pemaja swasta dipantau melalui sistem Housing Integrated Management System ataupun HIMS. Berdasarkan maklumat bagi tahun 2018 hingga 2022, sebanyak 4,829 permit iklan dan jualan pemaju perumahan atau Advertising and Sales Permit AP
telah diluluskan atau diperbaharui di seluruh semenanjung Malaysia melibatkan sebanyak 426,780 unit rumah. Pembangunan projek kerajaan khususnya untuk golongan B40 pula dipantau oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Bagi tempoh dari tahun 2018 hingga 2022, sebanyak 26,981 unit rumah mesra rakyat RMR dan program perumahan rakyat PPR telah dibangunkan oleh kementerian dan agensi di bawah KPKT. Secara keseluruhannya, sebanyak 453,761 unit rumah dibina merangkumi pemajuan oleh pihak swasta dan yang dilaksanakan di bawah KPKT dengan perincian seperti berikut. Rumah berharga kurang dari RM300,000 sebanyak 162,284 unit. Rumah berharga dalam lingkungan RM300,001 hingga RM500,000 adalah 51,771 unit. Rumah berharga dalam lingkungan RM500,001 hingga RM1,000,000 sebanyak 70,779 unit dan rumah berharga melebihi RM1,000,000 adalah sebanyak 168,927 unit. Untuk makluman ahli yang berhormat dari Kuantan, berdasarkan data tersebut, rumah berharga kurang daripada RM300,000 adalah mewakili 35.8% daripada jumlah unit rumah yang dibangunkan dalam tempoh 5 tahun tersebut. Bagi rumah yang bernilai RM300,000 hingga RM500,000 pula telah menunjukkan trend peningkatan dalam tempoh tersebut. Bagi rumah bernilai RM500,000 hingga RM1,000,000 terdapat penurunan mendadak pada tahun 2021 yang mungkin disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Namun telah kembali meningkat kepada tahun 2022. Sekian, terima kasih. Baik, sila Kuantan. Yang di-Pertua, terdapat projek perumahan. Apabila projek baru dimulakan, pemaju akan menambak tanah agar ianya tinggi supaya dia tidak banjir. Jadi kesan dia, kawasan perumahan lama ataupun kampung-kampung yang berdekatan dengan projek perumahan baru, dia akan menjadi rendah. Contohnya di tempat saya sendiri, iaitu di Kempadan Makmur, Kempadan Sejahtera, Permatang Gaharu, Kampung Anak Air, Kampung Kempadan, dia menjadi rendah. Apakah tindakan pihak kerajaan untuk mengawal situasi ini serta menyelesaikan masalah yang sedia ada agar projek perumahan lama ini tidak banjir? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Kuantan. Di peringkat KPKT sendiri, kawalan itu kita bermula daripada segi lesen APDL tadi ataupun dipanggil AP di bawah sistem HIMS. Namun dari segi kelulusan projek itu adalah kelulusan merancang di peringkat PBT lah. Jadi yang ini bagi saya maklum balas daripada Yang Berhormat itu wajar dijadikan pertimbangan. Cuma dari segi kelulusan itu saya pasti projek-projek yang diusahakan itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peringkat masing-masing. Terima kasih. Datuk Speaker, minta jelebu. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Bahagian daripada masalah sekarang ni ialah kita ada banyak high rise rumah untuk makluman menteri, kondo dan apartmen dan sebagainya. Masalah kepada masyarakat ataupun orang ramai ialah yuran penyelenggaraan yang tidak menentu. Ada setengah kawasan yurannya boleh diterima, ada setengah kawasan mengikut JMB ataupun Joint Management Body itu dan mengenakan charge yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan infrastruktur ataupun kemudahan yang disediakan oleh kondo ataupun apartmen yang berkenaan. Jadi adakah perancangan pihak kerajaan untuk mengenakan charge harga shilling ataupun harga-harga tertentu bagi yuran penyelenggaraan bagi kondominium dan apartmen, terutamanya bagi kawasan bandar? Dan yang keduanya Datuk Seri Pertua ialah dari segi security guard ni. Kebanyakan kondo dan apartmen security guard 100%, malah 90% adalah warga asing, yakni Bangla, Nepal dan sebagainya, yang kadang-kadangnya tidak fit, they are not fit to be a security guard dekat dengan izin dekat kondo dan apartmen. Apa tindakan kerajaan berkaitan hal ini? Terima kasih Datuk Seri Speaker.
Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jelebu. Perkara yang dibangkitkan itu ada kaitan dengan akta serata. Kalau dari segi prosesnya, apabila sesuatu kemajuan itu telah sempurna ataupun telah diserahkan kepada pembeli, maka pihak penduduk perlu menubuhkan yang dipanggil sebagai Jawatankuasa Penduduk JMB sebentar tadi, and then kemudiannya kepada MC. Jadi memang dari segi akta tersebut, JMB yang mempunyai ruang untuk menentukan dari segi polisi yang pakai di apartmen ataupun kondominium masing-masing. Cuma pandangan Yang Berhormat itu juga sebenarnya wajar diperhalusi dari segi keseragaman ataupun kesesuaian dari segi charge yang dikena pakai. Cuma masalah yang dihadapi oleh pihak KPKT juga apabila sekiranya pengurusan itu tidak dilaksanakan dengan baik, terutamanya dari segi maintenance dan sebagainya, pihak kementerian ada juga dari segi tabung, penyelenggaraan dan sebagainya lah. Cuma pandangan daripada Yang Berhormat Jelebu itu saya akan minta agar pihak kementerian telitilah sama ada cadangan untuk menetapkan harga shilling itu wajar dipertimbangkan. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang saya jemput Tuan Aminul Huda bin Hassan Seri Gading. Terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan saya, soalan nombor 5. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Seri Gading di atas pencerahan yang dikemukakan. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Di-Pertua, Kementerian Luar Negeri sentiasa prihatin dan memandang serius berhubung isu sindiket penipuan tawaran pekerjaan job scam melibatkan warga negara Malaysia di luar negara. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 21 September 2022, satu jawatankuasa khas Task Force yang diketuai oleh Kementerian Luar Negeri dan melibatkan lebih dari 10 agensi yang berkaitan telah ditubuhkan bagi menangani isu job scam ini secara bersepadu dan menyeluruh. Ini adalah kesinambungan kepada usaha-usaha yang berterusan antara KLN melalui perwakilan Malaysia di luar negara serta Polis Diraja Malaysia PDRM yang telah bermula sejak awal tahun 2022. Datuk Seri Di-Pertua, setakat 20 Februari 2023, KLN melalui kedutaan besar Malaysia di Bangkok, Thailand, Phnom Penh, Kemboja, Vientiane, Laos dan Yangon, Myanmar telah menerima sejumlah 572 laporan warga negara Malaysia menjadi mangsa sindiket jenayah job scam di luar negara. Daripada jumlah ini, seramai 403 orang telah berjaya diselamatkan dengan 382 orang telah dihantar pulang, termasuk 5 orang yang berjaya dihantar pulang pada Ahad lepas. Baki seramai 21 orang yang sedang ditahan di depoh tahanan sementara menunggu proses yang sama. Manakala 169 orang lagi masih sedang dikesan. Datuk Seri Di-Pertua, tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pejabat kedutaan besar di Thailand, Kemboja, Laos dan Myanmar termasuk mengadakan pertemuan dengan pihak berkuasa negara-negara yang terlibat untuk mengesan serta menyelamatkan mangsa warga negara Malaysia serta memberikan bantuan konsular sewajarnya setelah mereka diselamatkan bagi membolehkan mereka pulang ke tanah air. KLN telah terlibat dalam lawatan bersama PDRM ke Kemboja pada Januari lepas dan ke Thailand baru-baru ini untuk mengadakan perjumpaan dengan pihak berkuasa tempatan dalam usaha menyelamatkan warga negara Malaysia yang terjejas serta menangani sindiket job scam melalui kerjasama yang lebih rapat dan lebih tuntas. Di samping itu, KLN juga telah mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua perwakilan negara-negara terlibat di Kuala Lumpur, termasuk Myanmar pada 30 September 2022 yang lalu untuk mengetengahkan pendirian kerajaan Malaysia yang memandang serius akan sindiket jenayah ini. Dalam pertemuan tersebut, ketua-ketua perwakilan asing yang berkenaan telah menyatakan komitmen kerajaan masing-masing untuk memberi kerjasama yang erat
dalam membantras isu ini serta menggiatkan lagi usaha mengesan dan menyelamat warga negara Malaysia yang menjadi mangsa sindiket. Datuk Seri Yang Dipertua selaku peneraju Task Force KLN akan terus memantau dan menyelaras usaha menangani isu job scam ini serta menghulurkan bantuan konsular yang sewajarnya dari semasa ke semasa kepada semua mangsa warga negara Malaysia yang terlibat, termasuk mengadakan lawatan ke depo dan pusat tahanan untuk memastikan kebajikan rakyat Malaysia yang berada di sana, membantu dalam penyaluran kiriman wang dari keluarga atau waris kepada mangsa dan menyediakan dokumentasi untuk proses penghantaran pulang. Dalam masa yang sama, Kementerian Luar Negeri ingin mengingatkan semua warga negara Malaysia supaya sentiasa peka dan mengelakkan daripada menerima sebarang tawaran pekerjaan yang meragukan. Sekian dan terima kasih. Silakan Sri Kadi. Terima kasih pada jawapan yang telah diberikan. Ini pengalaman Sri Gading sendiri apabila pada 21 bulan 12, dua adik-adik daripada keluarga yang susah boleh kita kategorikan sebagai B40. Ayahnya peniaga warung, seorang lagi keluarganya kerja kilang, telah dapat berjaya dibawa pulang pada 21 bulan 12. Dan seorang lagi baru saja yang diumumkan oleh Timbalan Menteri tadi, iaitu pada hari Ahad, seorang lagi mangsa yang juga daripada keluarga B40, di mana niat anak-anak ini sebenarnya, adik-adik kita ini sebenarnya untuk membantu keluarga mencari pendapatan. Tapi bila dia berada di sana, suasananya dah berbeza. Bukan sekadar apa yang kita sedia maklum, tetapi bila dia nak balik, dia kena bayar pula. Soalan saya, berapakah kos yang telah ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri untuk membawa pulang mangsa-mangsa sedikit? Yang kedua, adakah Kementerian Luar Negeri terlibat dalam urusan pembayaran wang tebusan bagi menyelamatkan mangsa-mangsa ini? Kerana kalau harapkan keluarga, memang mereka tak mampu. Baik. Itu persoalan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sri Kadi di atas soalan tambahan seperti tadi. Untuk makluman yang ahli berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin menyatakan bahawa sebarang kos penghantaran pulang itu sebenarnya tidak ada diletakkan di bawah tanggungjawab Kementerian Luar Negeri. Tidak ada sebarang kos ditanggung. Ini adalah tanggungan sepenuhnya pihak keluarga dan juga pihak waris. Yang keduanya, soal pembayaran balik wang itu juga sebenarnya tidak terlibat di bawah kementerian ataupun di bawah kerajaan kita. Ini juga adalah tanggungjawab pihak keluarga dan juga waris-waris mangsa yang terlibat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Soalan tambahan? Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, sejauh manakah pihak kerajaan menggunakan platform ASEAN sebagai antara penyelesaian diplomatik terhadap isu-isu yang melibatkan warga negara kita yang sering menjadi mangsa sindiket penipuan ini, khususnya di luar negara, iaitulah di Myanmar sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan. Sebagaimana yang dinyatakan tadi bahawa kita juga telah mengambil berbagai usaha-usaha termasuk membuat perjumpaan, pertemuan dengan wakil-wakil negara-negara asing yang berada di Kuala Lumpur. Ini usaha-usaha kita berterusan dan kita telah pun mengadakan perbincangan dengan beberapa negara yang terlibat dan komitmen mereka cukup baik. Mereka juga akan membantu kita bagi menangani isu dan membantras jenayah job scam ini. Sehingga ke tahap untuk mengesan dan juga menghantar pulang, semua negara ini juga membantu kita bagi melicinkan lagi proses yang kita perlukan. Terima kasih. Speaker boleh satu lagi soalan tambahan. Satu lagi. Datuk Seri Dr. Haji Ismail Abdul Muttalib Maran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dari Maran ke Kampung Mentenam. Soalan saya nombor 6. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih YB Maran. Tuan Yang Dipertua, sehingga 31 Disember 2022, seramai 4,333 pegawai perubatan kontrak telah dilantik tetap dan seramai 20,330 pegawai masih berkhidmat secara kontrak.
Bagi tahun 2023, sebanyak 4,263 kekosongan jawatan tetap ditawar untuk diisi oleh pegawai perubatan kontrak yang berjaya dalam proses temuduga oleh SPA. Pelantikan tetap pegawai perubatan kontrak ini dijangka selesai pada Julai 2023. Kementerian Kesihatan tidak boleh menghalang mana-mana petugas kesihatan termasuk pegawai perubatan ataupun pakar perubatan meletak jawatan dan berhijrah untuk mendapatkan pekerjaan ke luar negara. Faktor utama penghijrahan pegawai perubatan dan pakar perubatan kementerian yang telah meletak jawatan ini ke luar negara adalah disebabkan insentif dan gaji yang lebih baik ditawarkan sektor kesihatan luar negara khususnya di negara maju. Bagi pegawai perubatan di Kementerian Kesihatan, emolumen ataupun gaji permulaan yang diterima oleh pegawai perubatan grade UD 41 adalah berjumlah 5,197 dengan kadar kenaikan gaji KGT sebanyak ringgit Malaysia 225 setahun. Gaji permulaan yang diterima ini pada dasarnya adalah jauh lebih tinggi daripada skim-skim perkhidmatan lain di peringkat kumpulan pengurusan dan profesional grade 41 dan ke atas dalam perkhidmatan awam. Berbanding dengan petugas kesihatan dalam kumpulan pengurusan dan profesional lain yang tidak menerima bayaran bagi tugas selepas waktu bekerja biasa, pegawai perubatan dan pegawai pergigian diperuntukkan allowance tugas atas panggilan ETAP ataupun on call dengan izin bagi tugas luar waktu bekerja biasa dengan kadar semalaman antara RM200 hingga RM250 bagi panggilan aktif dan RM85 hingga RM160 bagi panggilan pasif. Pegawai perubatan dan pegawai pergigian masih layak membuat tuntutan bayaran panggilan pasif sepanjang tempoh bersedia di rumah walaupun tidak dipanggil bertugas. Selain daripada bayaran on-call, pegawai perubatan yang bertugas di klinik rawatan pesakit luar selepas waktu pejabat di Jabatan Kecemasan Hospital ataupun di klinik kesihatan kerajaan yang menawarkan perkhidmatan extended hours dengan izin adalah layak untuk menerima bayaran atas kadar ringgit Malaysia 80 sejam. Bagi memastikan peningkatan laluan kerjaya yang lebih baik, pegawai perubatan dan pakar perubatan diberikan kenaikan pangkat lebih cepat melalui time-based promotion dengan izin. Pewujudan jawatan fleksi dari grade UD 44 hingga grade UD 56 juga membantu dalam memastikan urusan penempatan kenaikan pangkat dilaksanakan dengan lebih mudah dan cepat. Dengan ini, pegawai berpeluang untuk meningkat dalam kerjaya melalui kaedah kenaikan pangkat tanpa terikat kepada keperluan kekosongan jawatan. Kementerian Kesihatan turut menawarkan pengajian kepakaran sarjana perubatan, sarjana pergigian dalam kemudahan cuti belajar bergaji penuh CBBP dengan hadiah latihan persekutuan HLP kepada pegawai perubatan tetap. Bagi pegawai kontrak, pengajian kepakaran ditawar melalui latihan kepakaran parallel pathway dengan izin. Kementerian Kesihatan melalui agensi pusat akan terus berusaha untuk menambah baik insentif dan kemudahan sedia ada dari masa ke semasa. Penambahbaikan yang dilaksanakan kementerian walau bagaimanapun tidak akan menghalang pegawai daripada berhijrah dan bekerja di tempat lain. Isu penghijrahan pegawai perubatan dan pakar perubatan adalah isu universal. Dengan izin, perkara ini perlu dilihat secara meluas dan turut berlaku dalam semua bidang pekerjaan yang lain dan bukan sahaja dalam bidang perubatan. Sekian, terima kasih. Silakan Maran. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Timbalan Menteri yang berikan maklumat yang cukup baik. Di samping isu kontrak dan juga bayaran gaji yang baik daripada luar, Dr. Duklara iaitu doktor yang punya jarak jauh kedudukan mereka antara suami isteri, di antara faktor yang menyebabkan ramai doktor mencari peluang kerja luar negeri dan buka klinik sendiri. Saya ingin tahu berapakah ramai bilangan pasangan Dr. Duklara di negara kita dan apakah langkah kerajaan dalam menangani isu itu supaya dapat menghampirkan kedudukan suami isteri antara doktor-doktor ini. Saya bimbang kalaulah sekarang kita ramai banyak masalah dan ramai pesakit-pesakit di negara kita, saya bimbang pesakit bertambah, doktor yang sakit pun akan bertambah. So apakah langkah kerajaan? Terima kasih. Terima kasih YB Maran.
di atas meja saya tidak mempunyai data yang lengkap berkenaan tentang status statistik Dr. Dukalara ini. Kita akan sediakan jawapan secara bertulis. Walaupun demikian, Yang Berhormat Menteri dan juga Kementerian telah menekankan bahawa kami akan menitik berat kesihatan mental di kalangan warga kerja Kementerian Kesihatan, dan juga kami juga turut menerima banyak permintaan khusus berkenaan tentang perpindahan. Walaupun demikian, kami akan merujuk kepada keperluan pasangan Dukalara ini, sama ada kepentingan mereka untuk ditempatkan bersama ataupun kita akan mengutamakan tugas mereka sebagai doktor untuk merawat rakyat kita ini di dalam satu perbincangan yang lebih baik. Dan untuk makluman Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri telah akan menganjurkan satu town hall ataupun libat urus khusus kepada doktor bersama dengan Yang Berhormat Menteri pada esok hari, dan juga isu-isu yang berbangkit akan kita bincangkan di dalam town hall tersebut. Terima kasih. Pokok sana. Timbalan Speaker, maafkan saya Speaker. Berkenaan dengan kejadian kes-kes doktor-doktor Dukalara, terdapat satu kejadian di Pulau Pinang di mana seorang doktor telah pun membunuh diri. Saya juga difahamkan bahawa kejadian-kejadian dalam istilah bahasa Inggeris ragging oleh doktor-doktor senior ke atas doktor-doktor junior ini juga sering kali berlaku. Soalan saya, apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kementerian untuk memastikan bahawa kejadian-kejadian seperti ini tidak berulang? Kerana rata-rata terdapat aduan oleh doktor-doktor yang baru masuk selepas kelulusan mereka bahawa mereka dipaksa untuk bekerja lebihan masa. Ada perkataan-perkataan yang dikeluarkan terhadap mereka dan macam-macam masalah lagi. Dan adakah kementerian bercadang untuk memberi moral support dari masa ke semasa untuk berjumpa dengan doktor-doktor baru ini untuk memberikan mereka suntikan semangat, kerana mereka ini adalah baru menceburi diri dalam kerjaya mereka. Bila berlaku perkara-perkara seperti ini boleh mematahkan semangat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Kita sedia maklum berkenaan tentang masalah-masalah seperti Dukalara yang dibangkitkan oleh YB Maran, dan juga masalah buli, dan juga di laman-laman seperti Twitter ataupun Facebook banyak aduan-aduan daripada kalangan doktor yang telah mengadu berkenaan tentang masalah yang dihadapi, dan juga antara punca peletakan jawatan di kalangan MO ataupun HO di hospital-hospital dan premis kerajaan. Hospital adalah berpunca kepada permasalahan buli, dan juga kita mengakui wujudnya masalah ini, dan juga kita telah mewujudkan satu sistem yang dikenali sebagai sistem MyHelp bagi menangani isu buli yang dihadapi oleh petugas kesihatan, khususnya pegawai perubatan. Dan juga kita menggalakkan pegawai-pegawai perubatan ini untuk mengadu dan juga untuk berbincang dengan pihak atasan sekiranya mereka berdepan dengan masalah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Jelutong, dan juga bukan sekadar masalah buli ataupun tidak bersedia untuk berdepan dengan masalah-masalah rumit di hospital. Satu senario di mana doktor-doktor yang telah dipindah ke Sabah dan Sarawak juga berdepan dengan masalah persiapan mental yang tidak cukup. Dan juga saya telah mencadangkan kepada pihak kementerian agar kami Yang Berhormat Menteri dan juga anggota-anggota pentadbiran akan berjumpa sebelum mereka berpindah, dan juga berjumpa dengan masalah-masalah secara berkumpulan, dan juga mengenal pasti apakah langkah-langkah yang boleh kita buat. Terima kasih Jelutong atas keprihatinan anda. Silakan, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Tuan Tan Kah Heng Gopeng. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Gopeng bangkit untuk bertanyakan soalan ke-7. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi Datuk Yang Ketua, Yang Berhormat Gopeng bertanya pendirian kerajaan berkaitan pemakaian kamera badan. Kerajaan telah pun meluluskan sebanyak 30 juta ringgit dalam RP1 2021 di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi kegunaan penugasan harian
anggota PDRM. Kamera badan ini digunakan anggota PDRM yang bertugas di lapangan. Bagi unit kenderaan peronda polis NPV, juga untuk unit rondaan bermotosikal polis URB dan rondaan jalanan polis. Kegunaan kamera badan ini melibatkan 157 ibu pejabat polis daerah di seluruh negara dan melibatkan 7,648 anggota PDRM. Buat masa ini, PDRM dan KDN telah pun menyiapkan SOP dan akan mengadakan latihan penggunaan kamera badan setelah prosesnya selesai. Semua ini kita lakukan dalam usaha untuk memelihara integriti anggota PDRM, memastikan ketulusan anggota ketika bertugas dan juga meningkatkan etika dan profesional anggota PDRM. Terima kasih. Yang Berhormat Kopeng. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya adalah kita faham tentang kepentingan penggunaan body cam bagi melindungi pihak penguasa, penguat kuasa dan juga rakyat di luar sana khususnya apabila perselisihan berlaku. Dan ianya adalah sama penting seperti mana kenderaan-kenderaan memasang dashcam untuk mengelakkan segala ketidakinginan berlaku. So, soalan saya adalah, adakah kerajaan bersedia untuk memperluaskan penggunaan body cam selain daripada PDRM dan juga adakah segala rakaman yang didapatkan melalui body cam ini dapat ataupun boleh dijadikan sebagai bukti di mahkamah apabila kes berlaku? Terima kasih Yang Berhormat Gopeng atas soalan yang begitu baik. Oleh kerana kamera badan ini penting dalam usaha kita untuk meningkatkan tahap profesional anggota polis di seluruh negara. Memandangkan anggota polis penting kepada kita dan juga kita mahu meningkatkan tahap integriti, melindungi polis dan juga masyarakat dan memelihara ketulusan. Semua elemen ini sangat penting bagi memastikan kredibiliti Jabatan Polis benar-benar terpelihara. Maka melihat kepada kepentingan ini, KDN dan juga PDRM dan kementerian sendiri memang berhasrat untuk memperluaskan penggunaan kamera badan ini bukan hanya terhadap PDRM tapi agensi-agensi penguatkuasa yang lain di bawah Kementerian Dalam Negeri. Antaranya ialah Jabatan Immigration Malaysia, JIM, Jabatan Penjara Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia dan juga Agensi Dadah Kebangsaan AADK. Kerana semua agensi ini juga berurusan dengan masyarakat. Dan tentulah data-data yang kita perolehi daripada kamera badan ini boleh digunakan pakai dalam apa juga keadaan termasuklah bukti-bukti di mahkamah dan sebagainya. Terima kasih Tuan. Soalan tambahan. Soalan tambahan kedua. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Mana? Segamat. Okey. Baik, berkenaan dengan tanggungjawab untuk menjaga keselamatan sempadan negara kini diletakkan sepenuhnya di atas bahu PDRM. Rentetan daripada pemansuhan agensi kawalan sempadan oleh Larut sewaktu beliau menjawab sebagai Menteri KDN. Soalan saya, apakah bentuk pemantauan digital atau digital surveillance yang akan dilaksanakan oleh PDRM bagi memantau secara disiplin serta tata laku para anggota polis yang ditugaskan untuk mengawal sempadan negara terutamanya di sempadan maritim yang selama ini sering terdedah dengan kegiatan-kegiatan haram seperti pembadangan manusia. Sekian, terima kasih. Betul. Dalam usaha kita untuk menjaga sempadan negara, kita menggabungkan semua agensi di bawah kementerian selain daripada agensi utama yang melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dan tentulah kita sentiasa meningkatkan tahap teknologi kita. Mengambil kira pihak penjenayah atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan ini juga sentiasa meningkatkan teknologinya. Sebab itu dalam soal ini dari masa ke semasa kementerian
dan agensi di bawah kementerian sentiasa untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan kita dalam semua keadaan bagi pastikan semua perkara-perkara yang berkaitan terutama sekali keselamatan sebarang kita terpelihara. Terima kasih. Saya jemput Tuan Jakri bin Hassan, Kanga. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Jumpa lagi kita. Soalan Kanga adalah soalan nombor 8. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kanga. Untuk maklumat ahli yang berhormat, golongan belia luar bandar merupakan antara kumpulan sasaran utama yang diberikan perhatian di bawah Dasar Belia Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan. Kita memberikan fokus penting terhadap terutama sekali golongan belia di kawasan luar bandar, khususnya yang dikategorikan sebagai need, not in employment, education and training. Pada tahun 2023 ini, KBS melalui 22 institusi latihan kemahiran belia dan sukan (ILKBS) di seluruh negara sedang melaksanakan program Skills for Life, kemahiran hidup, bertujuan untuk menyediakan peluang latihan kemahiran asas menggunakan peralatan dan kemudahan sedia ada serta kepakaran tenaga pengajar ILKBS seperti kursus-kursus memasak, solidkan gunting rambut dan akan dikembangkan lagi kepada kemahiran-kemahiran kehidupan yang lain. Kementerian turut menawarkan 200 kursus atau latihan jangka pendek kepada belia melalui program Star at You, Bootcamp, Skill for Life, TVETpreneur Makerspace dan Incubator. Selain itu, Kementerian turut melaksanakan program Social Entrepreneurship for Rural Youth, SERI, untuk dimanfaatkan oleh belia luar bandar, di mana pada tahun 2022, program ini telah menerima 42 permohonan penyertaan, iaitu secara berkumpulan, melibatkan seramai 164 orang belia luar bandar. Program ini berjaya melahirkan 6 kumpulan daripada Sabah, 1 kumpulan daripada Sarawak dan 4 daripada Semenanjung yang aktif memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar melalui program pembangunan komuniti, alam sekitar dan pendidikan. Kita juga memberi nafas baru kepada program Rakan Muda dengan menjenamakan semula 9 gaya hidup agar selari dengan minat dan trend belia masa kini, termasuklah minat belia luar bandar. Selain itu, bagi mendekati golongan belia di peringkat akar umbi, KBS pada tahun 2022 telah menganjurkan sambutan Hari Belia Negara yang melibatkan 122 daerah di seluruh negara. Ini juga akan diteruskan pada tahun 2023 di peringkat setiap negeri. Dan secara faktanya, Hari Belia Negara 2022 menarik minat lebih 3.2 juta orang, maka kita berharap dapat kekalkan minat yang sama. Dalam segmen sukan, kalau dibenarkan sedikit lagi, Kementerian juga sentiasa memastikan golongan belia di luar bandar dilibatkan secara aktif dalam program-program yang dianjurkan. Ini dapat dilihat semasa pelaksanaan Hari Sukan Negara 2022 di mana 3,285 aktiviti sukan massa telah dianjurkan dengan penyertaan 2.8 juta orang. Terima kasih. Yang Berhormat Kanga. Soalan tambahan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Timbalan Menteri, setiap petang anak muda terlibat dalam aktiviti sukan motocross di litar Sungai Batu Pahat, Kanga. Adakah pihak KBS boleh membantu Kanga dalam membangunkan litar ini, memandangkan litar ini suatu ketika dahulu merupakan litar bertaraf antarabangsa? Dan soalan kedua, Kanga juga ingin membangunkan padang bola sepak sintetik di kawasan Sungai Batu Pahat agar anak muda mempunyai aktiviti harian dan akhirnya kawasan Sungai Batu Pahat akan menjadi pusat sukan di Kanga. Terima kasih. Pak Kanga, jika ada persatuan yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Sukan, kita tidak ada keberatan seperti yang diterangkan sebentar tadi. Tapi juga untuk pengetahuan, di bawah program-program sukan pemotoran, tentu sekali kita sedia bekerjasama. Contohnya kita ada MyFit Motorsport yang menganjurkan, mungkin berbeza kategori, tapi pendekatan lebih kurang sama, iaitu kelas Capri.
KBS. Yang ini turut melibatkan penyertaan lebih 600 belia di 15 buah negeri serta dikendalikan oleh bekas-bekas pelumba motosikal negara termasuk seperti Wazi Abdul Hamid dan Syarul Yuzi. Jadi boleh berhubung dengan KBS untuk kita sama-sama. Untuk padang sintetik mahal, tapi kita cubalah. Mohon dahulu, kalau ada peluang, insya-Allah. Soalan tambahan kedua yang berhormat Bangi. Ya, terima kasih Puan Yang Dipertua. Soalan saya adalah berkenaan dengan sekolah rukun negara yang mana sebelum ini Kementerian Belia dan Sukan ada mengadakan program sekolah rukun negara yang mana pengisiannya adalah berkenaan dengan sistem pilihan raya, perlembagaan dan juga rukun negara sendiri. Jadi saya nak tanya sama ada terdapat perancangan oleh kementerian untuk menghidupkan semula sekolah rukun negara ini bukan hanya untuk belia-belia di luar bandar tetapi juga belia-belia di kawasan bandar seperti Bangi. Terima kasih. Terima kasih Bangi. Untuk pengetahuan, program sekolah rukun negara ini mengikut maklumat yang kita ada, ia tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Cuma di peringkat pilot project dan kemudian digantikan dengan beberapa program lain termasuk rukun aid belia dan sebagainya yang mana approach berlainan tapi tujuannya sama. Bagi tahun ini tentu sekali kita memang ada perancangan untuk menghidupkan kembali pendidikan literasi politik dan demokrasi sesuai titah tuanku juga. Dan ini menjadi hasrat besar oleh KBS. Kita akan umumkan dalam masa terdekat dan ia akan melibatkan seluruhan sektor dalam negara, bukan hanya belia luar bandar tetapi juga belia di bandar-bandar besar termasuk Bangi dan Hang Tuah Jaya. Terima kasih. Bangi sedia membantu. Minta satu lagi soalan tambahan. Minta satu lagi yang Soalan betul. seterusnya, saya jemput Tuan Haji Yusof bin Abdul Wahab, Tanjung Manis. Terima kasih Puan Speaker. Soalan saya nombor 9. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih YB Tanjung Manis. Untuk makluman, bantuan bina baharu dan baik pulih kepada golongan miskin dan miskin tegar luar bandar masih diteruskan pada tahun 2023 di bawah program perumahan rakyat termiskin oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Sepanjang tahun 2021 dan 2022, Parlimen Tanjung Manis telah diperuntukkan sejumlah 10.48 juta bagi pelaksanaan PPRT sebanyak 440 unit, iaitu 67 unit bina baru dan 373 unit baik pulih. Pada tahun 2021, 40 unit bina baru 2.742 juta dan 259 baik pulih telah dilaksanakan. Manakala untuk tahun 2022, 27 unit bina baru dan 114 unit baik pulih telah dilaksanakan. Dalam bajet mini 2023, kerajaan telah meluluskan sebanyak 52.5 juta bagi bantuan rumah untuk wilayah Sarawak. Disasarkan dengan jumlah ini sebanyak 320 unit bantuan bina baru rumah dan 1,100 unit bantuan baik pulih rumah disediakan untuk keseluruhan wilayah Sarawak. Namun begitu, jumlah pengagihan di Sarawak belum dimuktamadkan, termasuk untuk Parlimen Tanjung Manis yang mana masih tertakluk kepada perbincangan bersama pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Terima kasih. Tanjung Manis. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberikan. Untuk makluman Timbalan Menteri, jumlah untuk seluruh negeri Sarawak itu memang nampak bunyinya banyak, tapi disebabkan Sarawak terlalu besar. Negeri Sarawak besar, jadi kalau dibagikan kepada kawasan-kawasan parlimen memang tak banyaklah. Senarai yang menunggu pula untuk mendapat bantuan rumah PPRT ini terlalu panjang dan rakyat terpaksa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan rumah. Dan apabila dilaksanakan, kami wakil rakyat
selalunya tidak tahu, tidak dimaklumkan dengan projek-projek begini. Jadi sebab itulah rakyat sering tertanya-tanya. Perdana Menteri, soalan tambahan saya, apakah peruntukan ataupun kota rumah PPRT ini dapat ditambah lagi supaya lebih ramai lagi penerima yang mendapat rumah? Dan juga begitu juga dengan peruntukan untuk baik pulih rumah, rumah panjang atau rumah kampung, supaya rakyat-rakyat di kawasan luar bandar juga dapat hidup dengan lebih sejahtera bila mendapat baik pulih rumah ataupun baik pulih rumah panjang. Terima kasih, Perdana Menteri. Untuk makluman yang berhormat, peruntukan yang diluluskan oleh kerajaan bagi program rakyat termiskin ni sentiasa bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan rekod kementerian kita 2019, jumlah peruntukan yang telah diluluskan mengikut tahun 2019 untuk persekutuan kita dapat 200 juta, untuk agihan ke Sarawak 52.8 juta. Bagi 2020, peruntukan persekutuan 208.91 juta. Kita agihkan di Sarawak 48.13 juta. Pada tahun 2021, peruntukan persekutuan 275 juta. Diagihkan di Sarawak 78.8 juta. 2022, peruntukan persekutuan 361.1 juta. Diagihkan di Sarawak 87.9 juta. Jadi jumlah ini telah memberi manfaat kepada lebih 50,000 ahli isi rumah di Sarawak. Tambahan pula peruntukan program bantuan rumah ini tertakluk kepada keupayaan dan kedudukan keuangan persekutuan. Keutamaan bantuan rumah PPRT dan pembaikan serta pembinaan rumah individu di kampung yang daif di kalangan miskin dan miskin tegar saja. Walau bagaimanapun, selain daripada itu, kumpulan miskin dan miskin tegar, penerima harus juga memenuhi syarat pemilikan tapak rumah berkenaan. Sebab syarat pemilikan tanah ini amat penting dipenuhi bagi mengurangkan risiko perebutan hak milik setelah bantuan disalurkan. Bagi kategori rumah panjang di Sarawak, kementerian hanya menumpukan kepada bantuan baik pulih sahaja dan dilaksanakan bersama dengan pejabat daerah di Sarawak. Terima kasih. Kuala Krau. Speaker, Putra Monyo. Saya jemput Kuala Krau. Terima kasih. Ya, betul. Kepada Perdana Menteri, saya nak ajukan pertama, apakah sampai ke maklumat kementerian tentang golongan yang tidak layak memiliki PRT melalui kabel-kabel tertentu? Jika ada, apa langkah yang akan dan sedang diambil oleh kementerian? Terima kasih. Untuk makluman yang berhormat, kelulusan untuk program ataupun bantuan baik pulih dan juga bina baru program rakyat rumah termiskin ini mesti mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Antaranya perlu berdaftar dalam daftar IKASih dan juga dari sudut pemilikan tanah. Jika adalah pemilihan ataupun kelulusan projek di luar garis panduan ini, pihak kementerian perlu dimaklumi, dalam kes jika berlaku di kawasan yang berhormat, maksudnya aduan itu perlu dikemukakanlah, baru kita mengetahui dan kita boleh orang kata menilai semula ataupun mencari alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Datuk Haji Awang bin Hashim Pendang. Terima kasih Puan Ketua. Melangkah kaki di tengah pekan, singgah sebentar di kedai buluh. Terima kasih saya ucapkan. Mohon jawapan soalan saya nombor 10. Terima kasih MP Pendang. Saya tidak ada jawapan pantun. Nanti saya karang-karang dululah. Tuan Yang Dipertua, Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2021-2025 telah dilancarkan secara rasminya pada 13 Oktober 2021 oleh mantan Perdana Menteri. Pelan yang bertemakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan inklusif
kebersamaan dan komitmen ini terdiri daripada 7 trust strategik, 28 program dan 65 aktiviti yang matlamat utamanya untuk terus memperkasakan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan negara. Setakat 31 Disember 2022, OSH MP25 telah mencatatkan pencapaian kumulatif sebanyak 36%. Ini disumbangkan oleh pencapaian setiap trust strategik OSH MP25 berdasarkan analisis data pelaksanaan yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Kesemua indikator prestasi utama KPI bagi tahun 2022 telah berjaya dicapai, iaitu pencapaian kadar kecederaan pekerjaan pada tahun 2022 ialah 1.44 bagi setiap 1,000 pekerja berbanding sasaran tidak melebihi 2.42 bagi setiap 1,000 pekerja. Pencapaian kadar kecederaan maut pekerjaan pada tahun 2022 ialah 2.58 bagi setiap 100,000 pekerja berbanding sasaran tidak melebihi 3.38 bagi setiap 100,000 pekerja. Pencapaian 105% pelaporan kes penyakit dan keracunan pekerjaan telah direkodkan pada tahun 2022 iaitu sebanyak 10,707 kes berbanding sasaran 1,201 kes. Sasaran 81% daripada tempat kerja yang diaudit oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP memperolehi tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang memuaskan grade C dan pada tahun 2022 berjaya dicapai. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada MP Pendang, mantan Timbalan Menteri yang juga berturut berkongsi kejayaan ini. Pelaksanaan Pelan Induk ini mendapat kerjasama yang menggalakkan daripada pemegang taruh utama termasuk agensi kerajaan, Persatuan Majikan, Kesatuan Sekerja, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Wakil kesemua pihak berkepentingan ini dilibatkan dalam proses pelaksanaan program dan aktiviti OSH MP 25 ini. Okey, Tuan Presiden, terima kasih. Yang Berhormat Pendang. Terima kasih. Saya agak benar Yang Berhormat Timbalan Menteri. Masih muda saya agak bergaya. Jawab lisan sudah diberi. Ini dia soalan tambahannya. OSH MP 2025 merupakan kerangka yang mengandungi pelbagai inisiatif peningkatan dalam kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan secara keseluruhannya di bawah seliaan Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dalam strategi ketiga OSH MP 2025 ini iaitu mempromosikan kajian dan inovasi berkaitan KKP yang mana di TVET juga salah satu elemen penting yang boleh dilupakan serta boleh digabungkan agar mencapai maklumat yang lebih besar. Malahan Kementerian Sumber Manusia juga berperanan dalam memperkasakan TVET melalui Jabatan Tenaga Manusia dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran. Soalan saya kepada Menteri, memandangkan kini KSM telah menjadi kementerian yang bertanggungjawab dalam 2 agenda terbabit iaitu TVET dan juga OSH ataupun DOSH, adakah pihak kementerian ada mempertimbangkan pengintegrasian OSH MP 2025 dengan elemen TVET dalam sistem silibus sebagai salah satu plan pemekasaan kedua-dua agenda nasional untuk semua peringkat pengajian bermula di sekolah rendah sehingga ke peringkat pengajian TVET ataupun Technical Vocational Education Training ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih MP Pendang. Ini macam balas pantun dan Pendang ni. Sebagai Pelan Induk, Tuan Yang di-Pertua dan Dewan yang dimuliakan, sebagai Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang holistik, Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan juga memberi penekanan kepada aspek pendidikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan termasuk kepada bakal pekerja. Sehubungan dengan itu, OSH MP 25 terdapat satu trust strategik yang dikhususkan untuk menggalakkan pendidikan dan penyelidikan dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai trust strategik ini
termasuklah mengintegrasi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di dalam semua standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS yang terkini. Selain itu, pada masa ini Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Jabatan Pembangunan Kemahiran sedang giat membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS khusus untuk membolehkan pelajar menjadi seorang yang kompeten dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Menerusi kedua inisiatif yang dinyatakan, selain daripada mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pendidikan TVET yang disebut tadi itu juga membuka peluang kepada pelajar aliran ini untuk menjadi orang yang kompeten dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Bagi laluan akademik pula, agensi Baik, bertemu kembali bersama saya, Carol Hafiz Yunus, untuk langsung dari Parlimen. Ketika ini sedang berlangsung bagi pertanyaan bagi jawab lisan soalan nombor 10 oleh Ahli Parlimen Pendang ketika ini bertanyakan kepada Menteri Sumber Manusia. Dan untuk makluman anda, siaran di TV1 ketika ini akan ditangguhkan seketika dan akan diteruskan di saluran berita RTM. Namun sebelum itu, saya ingin memberi jawapan balas kepada apa yang dikongsikan dalam PMQ atau pertanyaan kepada Perdana Menteri, di mana soalan yang menjadi tumpuan adalah berkenaan dengan isu kertas Pandora ataupun Pandora Papers, persoalan daripada Ahli Parlimen Farid Sulong, dan apa yang dijawab oleh Ahli Parlimen Tambun dan juga merupakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa siasatan terperinci akan dilaksanakan terhadap semua individu yang disyaki terlibat dalam isu kertas Pandora tanpa mengira parti politik. Menurutnya, badan-badan siasatan yang terlibat telah diarah menjalankan siasatan berdasarkan bukti dan fakta tepat, tetapi sekiranya wujud penyalahgunaan kuasa atau motif politik, mana-mana pihak boleh mencabar beliau. Itu antara jawapan balas yang kita terima. Dan juga soalan ketiga berkenaan dengan pembangunan kampung baru di Kuala Lumpur, di mana Perdana Menteri memberi jaminan bahawa kaedah yang lebih baik untuk pembangunan kampung baru Kuala Lumpur termasuklah melibatkan peruntukan keuangan. Itu antara jawapan yang kita terima. Dan kepada anda, selain anda boleh tonton kami di TV1 yang akan berakhir pada jam 12 ini, anda juga boleh tonton kami di pautan yang kami sediakan kepada anda di rtmclick.rtm.gov.my/RTM Parlimen, dan juga di rtmparlimen.rtm.gov.my, dan juga di RTM Klik yang boleh muat turun di telefon pintar anda. Sedikit masa untuk saya ambil soalan nombor 4 berkenaan dengan jumlah ataupun unit rumah yang ada di Malaysia ini, di mana jawapan yang kita terima adalah ini ada 4 kategori yang dinyatakan, di mana rumah berharga kurang daripada 300,000 sebanyak 162,284 unit, rumah berharga dalam lingkungan 300,000 hingga 500,000 sebanyak 51,771 unit, dan juga rumah yang berharga lebih 1 juta iaitu sebanyak 168,927 unit. Itu antara jawapan yang menjadi perhatian kita hari ini di sidang Dewan Rakyat. Baik, siaran akan diteruskan di saluran berita RTM. Sekian saja kami di saluran TV1. Kita bertemu di saluran berita RTM. Okey, dan juga dia di